Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan Ismail The Labyrinth. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita pada hari ini. Ramai yang bertanya pada saya baru-baru ini, kira bulan September ni, ramai yang bertanya berkaitan dengan Google Drive Desktop. Sebelum ni, kalau anda lihat video saya sebelum ni, saya ada banyak berceritakan berkaitan, tengok dekat atas ni, saya ada berceritakan berkaitan dengan backup kerja-kerja kita, kerja penyidikan kita dan sebagainya di dalam Google Drive. Sebelum ni Google Drive dipanggil Backup and Sync. Sekarang ni ada yang terbaru dinamakan Google Drive Desktop, yang mana mula-mula menjadi satu pilihan, maknanya anda boleh install this Google Drive Desktop. Tetapi saya rasa kebanyakan sekarang ni, siapa yang tidak install Google Drive Desktop, dia akan disable Backup and Sync tu, dan seterusnya kita mesti install Google Drive Desktop tu menggantikan Backup and Sync tu. Okay, Backup and Sync for the Google Drive. Okay, so kalau anda nak tahu apa itu Backup and Sync sebelum ini, boleh refer video saya sebelum ini. Tapi saya nak ceritakan apa yang bezanya Google Drive Desktop ini dengan Backup and Sync sebelum ini. Okay, dan juga macam mana cara nak install. Okay, pertama sekali kita pergi kepada Google. Okay, boleh je type je Google Drive Desktop, ataupun anda boleh pergi kepada Google Drive kita. Okay, anda pergi kepada Google Drive. Okay, kat sini Google Drive. Dekat sini kita ada Google Drive kita. Okay, pergi saja Google Drive macam biasa. Alright, so bila pergi dekat Google Drive, okay, nanti dia akan ada kita punya ni lah, Google Drive kita dan semua tu lah. Alright, okay, jadi anda perlu pergi ke mana? Selepas pergi ke Google Drive, anda perlu pergi kat bahagian setting. Sama je step dia macam kita pergi kita buat sebelum ni, Backup and Sync. Okay, pergi dekat setting, dia panggil Get Drive, okay, for Desktop. Nampak tak kat sini? Okay, so anda klik dekat sini. So apa akan jadi? Dia akan pergi ke satu page. Okay, satu page yang mana dia akan adalah penerangan dia sedikit berkaitan dengan Google Drive Desktop ni. Okay, jadi anda boleh bacalah apa dia sistem requirement dia dan sebagainya. Alright, so anda boleh nampak lah dia punya information dia dekat sini. Okay, jadi kalau kita nak install, kita boleh klik dekat sini, Google download and install Google Drive for Desktop. Okay, so saya klik dekat sini. Alright. Okay, so dekat sini kita ada dua pilihan. Kalau anda guna Windows, anda boleh klik yang dia download for Windows kat sini. Ataupun kalau anda gunakan Mac, anda boleh gunakan download for Mac. So saya klik pada download for Windows, okay, for Google Drive Desktop. So saya install. Saya download. Bila download, simpanlah dekat mana-mana kan. Saya simpan kat desktop saya lah, dekat dalam download folder. So dia punya format adalah Google Drive setup.exe. Okay, lepas tu kita install lah. Install. Okay, alright. So install. Selepas download, dan lepas tu anda klik install. Seperti biasa, lepas kita download tu kita install. Lepas tu dia akan keluar lah orang kata instruction dia dan selebihnya lah seterusnya, dan anda kena follow. Okay, memandangkan PC saya ni dah ada Google Drive Desktop ni, jadi kita sambung macam ni kita nak setting tu. Okay, ataupun cara ini juga kalau contohnya anda nak tambah, okay, step yang sama juga jika anda ingin menambah account yang lain untuk Google Drive Desktop di sini. Alright, so bila anda dah selepas download dan install, akan keluarlah dia seperti begini. Alright. Okay, kalau sebab PC saya dah install dah, so dia dah keluar dah Google Drive dekat sini. Okay, so saya sekarang ni bagaikan untuk hari ini saya nak tambah lagi satu account, ataupun kalau anda yang belum pernah lagi install Google Drive Desktop ni, maksudnya anda nak tambah benda yang baru, okay, account yang baru. Okay, jadi sekarang ni saya nak tambah account yang baru. Saya akan klik pada setting ni. Alright, so saya akan pergi kepada preferences. Okay, alright, dan dia akan keluar macam ni lah. Alright, so kita pilihlah mana-mana orang
orang kata account yang kita nak. Okay, sebelum pergi kepada setting tu, okay, sebab yang inilah yang akan keluar. Okay, bentuk inilah yang akan keluar apabila anda bila dah lepas download, anda install, dia akan keluar seperti begini. Okay, seperti begini. Okay, untuk hari ini saya nak tambah akaun baru lah, sebab saya saya dah ada akaun dah Google Drive yang sebelum ni. Saya nak tunjuk kepada anda kalau saya nak tambah lagi satu akaun dalam. Okay, untuk makluman, sebelum ni setahu saya kalau kita nak tambah, kita nak guna, boleh tak saya nak guna beberapa akaun dalam Google Drive? Boleh. Saya pernah baca sebelum ni, dia kata tiga akaun. Okay, saya tak tahu yang untuk Google Drive for desktop ni, saya tak pasti. Nanti mungkin saya kena check balik, saya kena cari balik dekat Google Drive berapa akaun yang boleh maksimum boleh diletakkan dalam setiap PC ataupun laptop. Okay, so sekarang ni bila kalau saya nak tambah akaun yang baru, okay, contohlah kalau anda ada akaun, dia akan pergi kepada page ni untuk pilih mana satu yang akaun yang anda nak. Okay, so saya pilih satu akaun ni. Alright, untuk saya nak jadikan, saya nak synchronizekan antara laptop dan juga saya punya Google Drive. Okay, bila dia dah sign in apa semua ni, okay, so dia akan keluar yang ni. Bila kita dah pilih akaun mana yang kita nak, so kita sign in. Okay, alright. Okay, bila dah habis sign in tu, nanti dia akan keluar lah dekat sini. Sekejap, tak habis lagi ke? Okay, habis dah. Okay, alright. Okay, nampak Okay, lepas dah sukses tu, okay, so saya pergi lagi sekali. Sekejap, tak keluar lagi Sekejap, Sekejap. Dia akan keluar. Dia ambil masa sikit sebab dia nak set up the new account. Okay, saya harap dia dah keluar belum? Dah keluar belum? Okay, kejap ni saya nak check. Okay, okay, so sekarang ni dia dah install lah. Dia dah add account dah. Kalau anda perasan dekat bawah ni. Okay, saya nak double check dekat sini. Alright, dekat sini. Okay, saya tak tunjukkan step macam yang from zero sebab saya dah ada satu account dah dekat dalam Google Drive. Tapi saya nak tunjukkan at least lepas kita semua install, dia akan keluar yang seperti inilah. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, preferences. Okay, cara ini juga yang saya tunjukkan sekarang ni untuk kalau sesiapa yang nak nak melebihi daripada 2 akaun dalam satu PC pun boleh juga. Okay, alright, so sekarang ni ini adalah akaun yang saya tak baru. Okay, kalau anda macam saya dah ada akaun, so saya tambah lagi satu akaun. Kalau anda yang mungkin tak pernah ada akaun lagi sebelum ni, so anda baru nak buat, so dia akan keluar bila lepas install tu, dia akan keluar macam ni. Okay, yang ni, kotak ni dia akan keluar. So dia akan ada dua, satu dia panggil My Laptop, satu lagi dia panggil Google Drive. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni untuk My Laptop selalunya saya ignore je. Saya tak buat apa-apa, saya tak add folder dan apa-apa saja. Okay, saya pergi kepada Google Drive kat sini. Okay, anda pergi dekat Google Drive dekat sini yang nombor 2 ni. So saya klik pada Google Drive. Okay, dalam Google Drive ni dia ada dua. Satu dia panggil Stream Files, satu lagi dia panggil Mirror Files. Okay, alright, so anda boleh pilih mana yang anda nak. Tapi saya punya cadangan adalah pilih kepada stream file. Sebab apa beza yang stream file ni? Okay, stream file ni maksudnya adalah dia merupakan satu orang kata kaedah yang mana dia punya fault apa yang kita simpan di dalam PC ni. Okay, kalau stream file ni dia sebenarnya dia tak simpan dalam PC ni, dia tak makan space. Dia akan orang kata akan linkkan dengan kita punya online Google Drive. Okay, alright. Kalau mirror files ni, dia akan store file kita yang mana kita simpan di dalam cloud ataupun online Google Drive tu, dia akan simpan juga di dalam kita punya PC. So PC kita kalau contohlah kalau kita punya PC kalau dalam Google Drive kita tu dalam ada 15 gig, so 15 gig juga akan berada di dalam kita punya dalam PC kita, laptop kita. So ini erti kata lain, mirror files ni dia macam gunakan kaedah yang lama.
Maknanya dia akan ambil space PC kita juga, dan juga online drive kita tu dah kalau 15GB lah. So kalau PC pun akan jadi 15GB. Tetapi yang terbaru ni dia panggil stream files. Okay, stream file ni semua file kita tu akan disimpan di dalam Google Drive kita yang cloud tu, yang online tu. Okay, dan dia akan menjimatkan space kita, sebab yang ada yang dekat dalam kita punya PC tu dia hanya macam satu link saja. Dia sebenarnya realitinya dia tidak berada dalam PC. Dia sebenarnya realitinya berada di dalam cloud. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, jadi dekat sini pun dia dah bagi tahu streaming use less hard drive space. Only use hard drive space when you open file or make file available offline. So maksudnya kalau anda pilih yang stream files ni, okay, so maksudnya dia tak macam dulu. Kalau dulu dia gunakan mirror files, mirror file ni PC dengan Google Drive desktop, Google Drive online tu dia akan ambil space. Kalau sini 15GB, okay, sini PC pun 15GB. Tetapi yang terbaru ni adalah stream files ni dia tak makan space dekat PC. Dia hanya space yang digunakan tu sebenarnya dekat Google Drive. So apa yang kita tambah dekat dalam PC kononnya di dalam stream file ni sebenarnya akan automatic masuk dekat dalam Google Drive cloud ataupun online. Arti kata lain, kena ada internet lah. Kalau tak nak guna internet pun tak ada masalah, boleh make that file available offline. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, anda kena explore dan cubalah lepas ni. Okay, saya teruskan yang ni. Okay, bila saya dah stream file dekat sini, alright. So sebenarnya dah kira habis dah, dah kira settle lah. Sebab bila kita setting kat sini stream file ataupun mirror file, so sekarang saya pilih stream file. So sekarang saya just tutup saja. Okay, sekarang ni kita double check semua ni. Alright, so kita tutup je. Sebab apa? Kalau anda pergi dekat anda punya ni, okay, saya punya dekat desktop lah, senang dekat this PC. Okay, anda akan nampak secara automatiknya, okay, secara automatiknya anda akan nampak anda punya file dekat sini. Nampak tak? Google Drive. Okay, sebab saya dah tambah lagi satu file, so dia ada dua lah dekat sini. Okay, so sekarang ni apa yang contoh sekarang ni, kalau sebelum ini Google Drive backup and sync tu dia akan berada di dalam C ataupun D sebegitu. Tetapi sekarang ini dia berada di dalam Google Drive, mungkin kita boleh pilih lah G ke E ke, tak kisah. Tapi sebenarnya kalau anda klik dekat sini, saya klik okay, apa akan jadi? Bila saya klik, nampak tak? Saya klik G ni, Google Drive ni, dia akan keluar sama yang macam mana kita letak dekat dalam Google Drive account kita dekat online version ataupun cloud punya. Okay, so saya pergi kat My Drive kat sini. Okay, sebenarnya yang ni dia tak makan space pun. Dia tidak berada di dalam kita punya PC pun. Sebenarnya dia ada di cloud Google Drive. Okay, so kalau contoh sebab dia memang tak makan space. Dia memang tak ada makan space PC. Itu yang saya nak tekankan. Okay, sekarang saya cuba buka. Saya buka Google Drive, saya punya Google Drive. Okay, kejap Google Drive top ni. Okay, sama juga kita buat macam yang lepas. Kita masukkan file dekat PC ke kat cloud ke, dia akan synchronize together between these two online dengan PC. Okay, contoh yang ni. Okay, saya nak buka Google Drive kejap. Mana dia? Okay, saya nak tunjuk. Okay, alright. Let's say, okay, katalah saya ambil folder atas TI ni, okay. Kalau tak atas TI pun tak apalah, saya ambil yang ni, saya tak ada kot. Okay, alright, kat sini, okay, sekarang ni saya ambil mana-mana, katalah file mana-mana, saya nak ambil file mana, ambil gambar lah, senang ambil gambar. Okay, ambil gambar. Okay, katalah saya ambil gambar screenshot yang ini. Okay, alright. Okay, katalah saya ambil gambar ni, screenshot 804. Saya ambil ni, screenshot 804. Saya copy yang ni. Okay, nak tunjuk bukti yang dekat dalam Google Drive ni ada tak file screenshot 804? Tak ada. Okay, ini file saya. Sama juga macam tadi. Dia ada satu je copy draft ni. Okay, dan tidak ada screenshot tu. Okay, sekarang ni saya ambil yang ni, file ni dalam picture saya, saya masukkan dalam Google Drive saya. Okay, nampak kat sini
masuk dekat ni, G kita ni, G tadi G, masuk dalam my drive. Okay, alright. So sekarang ni saya paste lah kat mana-mana kat sini. Dia akan keluar dekat bawah ni nantilah. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan keluar kat bawah ni. Nampak tak? Screenshot 804. Okay, alright. Okay, bersama dengan tadi dengan folder lain dan juga ada copy of draft tu. Okay, sekarang ni saya check dekat saya punya Google Drive. Okay, ada tak benda tu? Okay. Okay, turun bawah. Nampak tak ni? Dah keluar dah. Screenshot 804. So, maksudnya apa yang kita tambah dekat kita punya PC tu akan keluar juga dekat Google Drive. Okay. So, this is the best thing kalau kita nak buat backup sebenarnya. Okay. Okay. Contoh, ada orang kata, kalau saya masuk dalam Google Drive, keluar tak dekat PC tu? Okay, kita check. Kita check. Okay, kita buat. Kita try. Okay, so sekarang ni saya pergi dekat Pictures juga. Saya ambil lambang USM tadi. Okay, nampak tak? Lambang USM ni. Okay, saya drag, saya drop je dekat saya punya Google Drive. Ni. Okay, saya letak je kat sini. Okay, saya paste. Okay, so nanti dia akan keluar. Okay, tengok dia upload kat sini. Okay, dia setting upload. Alright. Nanti dia akan keluar lah dekat area sini. Okay. Nampak tak kat sini? Kan dah keluar kat sini? Okay, usmlogo.jpg. Okay, so sekarang ni saya tengok balik dekat saya punya PC. PC kita. PC dekat G. Dekat G Alright. So kita tengok dekat my drive. Sama je. Mesti dia akan ada. Okay, bawah ni. Nampak tak? USM logo. Okay. USM logo pun dah ada dekat sini. Nampak tak? So maknanya dia akan synchronize together lah. Maksudnya between this Google Drive dan juga kita punya Google Drive desktop. Itu yang nama dia. Mudah. Dan yang bestnya kali ini, dia asingkan. Dia letakkan macam drive yang baru. Dan selepas itu, dan dia tak akan makan space. Sebab space ni, dia akan berlakukan, orang kata apa ni, sebagai macam, orang kata apa, dia macam linkkan saja kepada Google Drive kita punya desktop tu. Okey, yang desktop dengan yang online punya. Okey, lagi satu, ada kadang orang tanya, alang-alang ni saya bagi tahu semualah. Alang-alang ada orang bertanya, kalau saya buat writing in thesis kan, okey, contoh saya buat thesis, saya buka Microsoft Word, adakah dia akan update secara terus? Okey, so kita buka saya punya ni, saya punya katalah writing saya. Okey, let's see alright. Okey, dengan loading sikit. Okey, contoh okey. Sekarang ni saya type Ikhwan Ismail. Okey, is my name. Alright. Saya save kat benda ni, kat mana? Saya save dekat dalam saya punya desktop lah. G kan? Okey, saya punya desktop G. Okey, alright. Saya masukkan ke dalam G Ingat tak G kita tu? Ataupun pergi ke PC. Okey. Nampak tak G saya ni? Okey, G G, Gmail tadi tu. Pergi dekat my drive. Okey. So saya letaklah. Okey. Ini kira apa ni? Word yang terbaru. Saya letak Ikhwan Ismail. Okey. Dia punya nama tajuk je. Alright. So saya save. Okey. Okey, saya save. Okey, nampak Ikhwan Ismail. So maknanya kalau dekat dalam PC saya ni dah ada dah satu Ikhwan Ismail. Nampak tak? Nampak tak ni? Ikhwan Ismail. Alright. So tak apa. So sekarang ni saya pergi, saya tutup lah saya punya Microsoft Word tu. Ataupun kita save kita punya Microsoft Word tu. Okey. Okey, saya tutup. Saya tengok dekat dalam online. Ada tak? Okey. Kat sini. Okey, ada. Nampak tak? ikhwanismail.org. Ada dekat sini. Okey. Let's say lah kalau kita buat writing, selalunya kita tak buat writing dekat online. Kita buat writing dekat Microsoft Word kita. Betul tak? So kita buka Microsoft Word kita. Katalah ini writing, thesis writing kita ataupun proposal kita. Buka. Okey. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya selalu lakukan pada setiap hari. Saya buka. Okey, sekarang ni contohlah kadang orang kata, boleh ke bila saya buat ni, adakah dia save automatic dekat Google Drive? Ini adalah smart backup untuk kita. Kalau anything happen kat PC kita, na'udzubillah min zalik. So, haraplah orang kata backup kita tu ada dekat dalam desktop kita. Okey, saya tag kat sini, Ikhwan Ismail, the librarian. Okey, nampak? So, saya save. Saya save. Dan saya tutup. Tutup Microsoft Word ni. Okey, sekarang ni, okey, ini dekat PC saya buka. Saya buka dekat saya punya desktop, dekat cloud, dekat Google Drive saya.
adakah dia akan tulis dekat situ sebagai Ikhwan Ismail The Librarian. Okay, saya klik kat situ. Okay. Kadang-kadang dia ambil masa sikit lah untuk nak synchronize dalam berapa second kadang tu. Okay, tengoklah kadang-kadang. Tapi selalunya cepat. Saya perasan untuk Google Drive Desktop yang baru ni dia agak cepat daripada dulu. Okay, alright. So kita tengok Ikhwan Ismail. Ada tak perkataan The Librarian selepas tu? Nampak? Kan dah keluar? Nampak? Dah keluar. Okay. So, dia begitu cepat. Dia akan synchronize antara Google Drive Desktop dan juga Google Drive Cloud. Online punya. Okay. So, inilah kebaikannya kita gunakan Google Drive. Sebab apa? Google Drive ni lah yang akan membantu kita. Okay. Ini Google Drive Desktop dan Google Drive Cloud. Okay. Dia akan synchronize. Apa yang kita update dekat sini akan update juga dekat sini. Apa yang kita update dekat sini akan di-update dekat sini. Anything happen, na'udzubillah min zalik lah. Okay. Kalau anything happen dekat sini, okay, anything happen, contoh laptop tiba-tiba blank ke apa ke, insya-Allah sebenarnya kita dah ada backup dah dekat dalam Google Drive Cloud kita. Okay. Alright. So, saya harap video ini bermanfaat. Jika ada apa-apa soalan, just boleh PM saya, boleh WhatsApp saya dan kontak saya. Saya harap ini adalah yang terbaru, lanjutan daripada Google Drive yang dinamakan Backup and Sync sebelum ni. Sekarang ni dah dipanggil sebagai Google Drive Desktop. Okay. So, moga ia memberi manfaat. Tolong doakan saya dipermudahkan dan juga saya balikkan doa itu dipermudahkan kepada anda semua. Moga-moga jika ada apa-apa soalan, boleh just PM saya, WhatsApp saya, dan harap video-video saya ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like video ini dan juga tolong hebahkan, sharekan kepada rakan-rakan anda semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu saja buat kali ini. Nantikan video seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Pastikan anda subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.